Pendatang asing tanpa izin menjelang tahun 2020. Itu sasaran Jabatan Imigresen yang meletakkan matlamat sifar parti dengan memperkemaskan penguasaan di semua pintu masuk sempadan tanah air. Pendatang asing tanpa izin ialah golongan yang memasuki sesebuah negara secara haram tanpa mengikuti undang-undang imigrasi negara tersebut. Seperti yang kita tahu, saban hari kedatangan pendatang asing tanpa izin atau lebih dikenali sebagai parti ke negara kita semakin meningkat bagaikan cendawan yang tumbuh selepas hujan yang boleh dikatakan negara kita telah dijajah oleh parti secara senyap. Kedatangan pendatang asing tanpa izin ini melalui pelbagai cara, iaitu ada yang diatur oleh sedikit pemerdagang manusia dan juga ada yang memasuki secara bersendirian. Kesan kedatangan pendatang asing tanpa izin iaitu parti. Salah satu kesan kedatangan pendatang asing ke Malaysia ini, ia boleh menimbulkan masalah jenayah. Antara kes-kes jenayah yang kerap kita dengar seperti meragut, merompak, merogol, mencuri, sama bersenjata dan membabitkan dadah. Mereka tidak dapat dinafikan semakin berleluasa di negara kita. Walaupun semua jenayah ini bukan semestinya berkait dengan pendatang asing, tetapi hubungannya dengan pendatang asing juga tidak dapat dipisahkan. Jenayah ini berlaku berikutan, mereka tidak mempunyai pekerjaan. Tambahan pula, kos sara hidup pada era globalisasi semakin meningkat akibat kemelut ekonomi global dan keadaan negara kini yang sedang dilanda wabak COVID-19 yang telah menyebabkan ramai pekerja telah dibuang kerja atau diberhentikan. Kegiatan-kegiatan jenayah yang sering berlaku bukan sahaja mengancam keselamatan diri kita sendiri, malah juga akan menjejaskan imej negara Malaysia. Selain itu, pendatang asing yang tidak diawasi oleh majikan mereka bebas untuk bergerak dalam negara dan ini sedikit sebanyak telah menyebabkan kadar jenayah di negara Malaysia semakin meningkat. Kegiatan-kegiatan jenayah semakin serius yang membimbangkan semua lapisan masyarakat, tidak mengira lelaki ataupun perempuan, muda ataupun tua, kaya ataupun miskin yang menjadi salah satu mangsa mereka. Contoh yang kita boleh ambil, apabila pendatang asing menghadapi masalah kewangan, mereka akan merompak atau mencuri wang di sebuah taman perumahan pada setiap malam dalam satu tempoh yang panjang untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Hal ini menyebabkan penduduk tempatan hidup dalam ketakutan. Contoh lain yang kita boleh ambil pula seperti kes-kes jenayah warga Indonesia yang ditembak mati dalam serbuan polis akibat samun bersenjata. Itu bukanlah satu kes yang luar biasa yang kita pernah dengar. Malah tentera kita juga terpaksa dikerah ke Sempurna Sabah untuk menghadapi layanan Filipina yang menggunakan senjata canggih untuk melakukan rompakan pada siang hari. Oleh itu, keadaan ini secara tidak langsung akan mengugat keselamatan dan keamanan dalam negara kita. Kesan ancaman pendatang asing tanpa izin. Pertama, penyebaran penyakit berbahaya. Penyebaran penyakit berbahaya ini telah merebak meluas dalam negara kita. Buruh asing yang sah akan dikenakan pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. Sebaliknya, parti yang masuki negara ini tidak menjalani pemeriksaan kesihatan. Keadaan ini menjadikan penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS, batuk kering, penyakit kelamin dan lain-lain sukar dikesan. Akibatnya, rakyat kita menjadi mangsa. Parti penyakit ini akan berkawal bebas dengan rakyat Malaysia dan secara langsung akan menyebarkan penyakit-penyakit berbahaya tersebut kepada rakyat Malaysia. Ia akan membentangkan punca-punca pendatang asing tanpa izin semasa pandemik COVID-19. Berikut merupakan punca-punca pendatang asing tanpa izin semasa pandemik COVID-19 iaitu pembangunan yang pesat. Malaysia merupakan sebuah negara yang ekonominya pesat. Banyak projek pembangunan mega telah dibangunkan. Terdapat banyak peluang pekerjaan pelbagai sektor dalam pembangunan mega tersebut. Keengganan rakyat tempatan untuk bekerja sektor tersebut telah memberi peluang kepada parti. Hal ini kerana peluang pekerjaan di negara mereka terhad dan gaji ditawarkan rendah. Punca-punca pendatang asing tanpa izin semasa pandemik COVID-19. Sikap majikan dan pengusaha. Terdapat majikan yang suka mengupah pekerja asing kerana gaji yang murah. Contohnya Filipina, Indonesia dan Bangladesh. Majikan tidak perlu bayar KWSP, insurans,
kerana pekerja asing tidak diperuntukkan di bawah Akta Buruh. Pekerja asing sanggup datang ke sini bekerja bagi menyara hidupnya. Antara langkah mengatasi parti semasa pandemik COVID-19 ialah melibatkan operasi mengesan, menahan dan menghantar semula parti tersebut ke negara asal mereka melalui prosedur yang ketat. Contohnya seperti operasi pemutihan dan operasinya. Operasi tersebut amat berkesan untuk mengatasi parti. Oleh itu, operasi tersebut perlu dilakukan secara berkala. Operasi tersebut juga amat memerlukan kerjasama daripada orang ramai dan pihak kerajaan. Langkah seterusnya ialah kerjasama antara kerajaan Malaysia dan kerajaan negara jiran yang terbabit. Contohnya, pihak Kementerian Luar Negeri perlu menganjurkan rundingan secara dalam talian tentang kawalan sempadan dengan negara jiran tersebut supaya rakyat mereka tidak menceroboh sempadan walaupun semasa pandemik COVID-19 berlaku. Perlu meningkatkan kawalan dan juga pengawasan di sempadan negara yang melibatkan antara pihak polis marin, imigresen dan juga tentera laut. Keduanya bergabung tenaga. Pihak-pihak tersebut perlu giat mengesan tempat-tempat pencerobohan untuk sekat kemasukan parti. Mereka perlu menjalankan pemeriksaan yang lebih kerat di sempadan yang mudah diceroboh. Kalau pengawalan dan juga pengawasan ini dapat diatasi, kemasukan pendatang asing tu dapat dikurang dekat negara kita. Langkah seterusnya, pihak polis perlu meningkatkan penguatkuasaan undang-undang berhubung dengan pekerja asing, terutamanya parti. Kat Malaysia ni parti pun banyak, so pihak polis perlu mengesan dan mengawasi dalang dan sindiket yang menguruskan pemasukan pendatang asing tanpa izin. Lagi pada musim pandemik COVID-19, mereka yang dibekas ni harusnya dijatuhi hukuman yang berat. Pendatang asing yang ditahan ni harus dikenakan tindakan undang-undang yang lebih tegas agar kemasukan parti di negara ini pada pandemik ini dapat dibendung lah. Apa yang dapat disimpulkan adalah kedatangan pendatang asing tanpa izin semasa pandemik COVID-19 telah membawa kesan buruk terhadap negara kita. Salah satu contoh adalah penyebaran penyakit berjangkit yang tersebar luas, terutama COVID-19, kerana bilangan yang paling tinggi kadar penyakit itu datangnya daripada mereka. Jadi, usaha gigih mestilah diambil untuk mengurangkan dan menghadkan kemasukan pendatang asing ke negara kita. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan mereka, terutamanya pihak kerajaan, dengan meningkatkan kawalan dan pengawasan di sempadan negara. Dengan ini, kami berharap pihak kerajaan lebih berkomited dan tegas dalam menjalankan tugas dan peranan mereka supaya Malaysia bebas daripada pendatang asing tanpa izin dan rakyat dapat hidup dengan aman, damai, tanpa seberangan.